Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur kalau pada hari ini kita tetap bisa sehat, kita bisa beribadah dengan pimpinan dan pertolongan 我 Tuhan. 们实在开心，也感谢上帝，因为上帝赐给我们健康的身体，因此我们可以一起来敬拜上帝。 Saudara, hari ini kita tetap bicara tentang penguasaan atau pengendalian diri. 那么今天我们要仍然谈到关于节制。 Nah, tema kita hari ini adalah pengajaran hikmat tentang penguasaan diri. 那么今天早上的主题就是讨论到关于智慧的教训，就是节制。 Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan dari kitab Amsal. 我们要读两处的经文，取自于箴言书。 Akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja. Amsal 16 ayat 32, kemudian Amsal 25 ayat ke-28. 箴言书16章32节，然后25章28节，神的话这样子说：箴言16章32节，不轻易发怒的胜过勇士，自负己性的强如取长。25到28节，人不自负自己的心，好像毁坏的诚意没有强援。 Kita berdoa sekali lagi. 我们一起祷告， Firman-Mu sudah kami baca Tuhan. 主，我们已经读了你的道， Berikan kepada kami hati yang berfokus pada firman 求你 Tuhan. 赐给我们一颗专注于你话语的 Sehingga 心。 kami diberkati melalui firman 好 Tuhan. 让我们可以因你的话语而蒙福。 Tolong kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. 求主帮助你的两位仆人， Sembunyikan kami di bawah salib. 求主把我们藏在你的十字架以下。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara tahu siapa ini? 弟兄姐妹们，你们知道他是谁吗？ Seorang yang sangat terkenal, saudara. 是一个非常有名的人， Mike Tyson. 就是泰森。 Setelah di usia 20 tahun, Mike Tyson sudah menjadi seorang petinju yang sangat terkenal. 那么在他年轻的时候，20岁就已经当了一个非常有 Dia 名的拳 menjadi 手。 juara WBC, satu kejuaraan yang bergengsi, saudara. 那么当时他拿到冠军， Bahkan dia mengumpulkan gelar-gelar tinju profesional itu dari beberapa organisasi tinju yang lain. 甚至呢，他从各样的拳手机构收集了各种不同的奖 Saudara, pada 赏。 waktu dia bertanding dalam hitungan kadangkala berapa detik saja dia sudah bisa meng-KO lawan-lawannya. 那么有的时候呢，在一些的这个拳上，他在几秒钟就可以把他的 敌人打败。 Sehingga tidak heran saudara dia menjadi seorang petinju yang begitu terkenal. 因此呢，难怪他可以成为一个非常有名的拳手。 Hartanya makin hari makin meningkat, dia makin menjadi orang yang kaya raya. 他的钱财一天比一天越来越多，他越来越有钱。 Saudara, saya pernah melihat beberapa kali dalam televisi tatkala Mike Tyson itu bertanding. 那他这个比赛的时候，我曾经看过几次。 Sekalipun saya kadangkala takut melihat pertandingan tersebut, 有的时候呢，我看了我也怕， tapi saya suka dengan kehebatannya, saudara 但是 sekalian. 呢，我真的很欣赏他的这个 Dia 技 memukul lawannya itu Jijak. tanpa ampun dan kadangkala dalam berapa ronde, 2 ronde, 3 ronde sudah KO itu lawannya. 他 saudara 把 sekalian. 他的敌人打败，在几场就已经把他们打败了。 Saudara, dia menjadi seorang petinju yang sangat terkenal. 他成为一个非常有名的拳 Dia 手。 begitu cakap mengalahkan lawan-lawannya. 那么他善于打败敌人， Bahkan dikatakan pada zamannya itu semua petinju lain itu takut berhadapan dengan Tyson. 甚至呢，在他那一个时代的时候，很多的拳手都怕面 Dan 对他， pertandingan-pertandingannya itu ditonton oleh demikian banyak orang, dibayar mahal, saudara sekalian. 并且呢，世界各地都有许多的人看他观 Saudara, 赏 di 他。 ring Tyson begitu hebat. 那么在拳场上他 Di 是很 ring 厉 dia 害， begitu perkasa. 在拳场上他很了不起， Tapi Tyson gagal dalam mengendalikan 但 dirinya. 是泰森没有办法控制自己， Dia gagal melawan hawa nafsunya sendiri. 他失败这个打败他自己的这个私欲。 Kita tahu bukan akibat kasus pemerkosaan yang dilakukannya, dia akhirnya dihukum 6 tahun penjara. 我们知道他后来强奸了一个女生，也因此被关6年。 Rory Holloway, salah satu daripada mantan manajernya, mengatakan kalimat seperti ini. Rory Holloway 他前任的经理这样子说， Dia mengatakan kecanduan seks dan sangat mungkin obat-obatan telah menyebabkan Mike Tyson tersingkir dari karirnya yang begitu gemilang.
那么泰森是因为性上瘾，也是药物上瘾，毒品上瘾，所以他就失去了他的事业。 Dia seorang yang sangat hebat. 他是一个非常厉害的人， Tapi sayang sekali dia tidak mampu menguasai dirinya. 但是很可惜，他没有办法控制自己。 Kesuksesannya hancur gara-gara dia tidak bisa menguasai diri. 那么他因为没办法制服自己，所以他就失败了。 Kegagalannya justru karena dia tidak mampu menang atas hawa nafsunya. 他没有办法胜过自己的私欲， Sehingga menimbulkan begitu banyak masalah di dalam kehidupannya. 因此呢，就造成了许许多多的问题。 Saudara, menguasai diri itu sangat 弟 penting. 兄姐妹们，节制是非常的重 Betapa 要。 sering kita menemukan orang-orang yang tidak dimampukan atau tidak mampu menguasai dirinya, akhirnya mengalami begitu banyak 我 masalah 们 dalam 看 hidup. 到呢，很多时候有很多的人因为没有办法节制，所以他就失败了。 Nah, saudara, hari ini kita akan belajar 弟兄姐妹们，今天我们要学 apa 习 yang kitab Amsal ajarkan tentang pengajaran hikmat mengenai penguasai diri ini. 那么箴言对于节制有怎么样的一个智慧的教训呢？ Yang pertama kita akan melihat saudara sekalian manfaat dari menguasai diri. 第一，我们要看到就是节制的益处。 Saudara, Raja Salomo menuliskan Amsal ini, 那 saudara 么 sekalian. 这首箴言呢，是所 Kita 罗门 tahu 王写的。 Raja Salomo begitu terkenal pada 我 masanya. 们知道当时呢，所罗门是一个非 Boleh 常有名的 dikatakan 王。 pada waktu dia memerintah, kerajaannya itu mencapai masa keemasan. saudara. 那么在他做王的时候，以色列国达到他的这个黄金时期。 Kerajaannya makin hari makin luar biasa 那么 besar. 他的国度一天比一天更大。 Kerajaan-kerajaan kecil itu makin takluk dan bayar upeti kepada 那么 dia. 周边的小小的王国都服服 Saudara, 于 dia 他。 dikagumi oleh musuh-musuhnya, bahkan dia juga ditakuti oleh berbagai macam musuh dan kawannya pun seperti itu. 他 saudara sekalian. 被他的这个联盟朋友，被他的敌人都所敬佩， Saudara, 也所惧怕。 Salomo bukan hanya terkenal karena kehebatannya dalam bidang militer, 那么所罗门不单是在战场上厉害， tapi di dalam kebijaksanaannya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam negaranya itu sungguh-sungguh sangat terkenal. 而是在他的智慧上也非常的有名。 Dia dikenal sebagai seorang raja yang penuh dengan hikmat. 那么他是一个充满智慧的一个王。 Dan kita tahu dia pernah meminta hikmat khusus daripada Tuhan tatkala ditawarkan segala sesuatu, dia hanya minta hikmat daripada Tuhan. 我们知道，当上帝问他你要什么的时候，他只回答神说：“我只需要这个智慧。 Nah, saudara, dalam Amsal 16 ayat ke-32 dia mengatakan seperti ini. ”在箴言16章32节，他这样子说。 Orang yang sabar melebihi seorang 那 pahlawan. 么一个忍耐的人胜过这个 Orang 勇 yang 士。 menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 那么一个能制服自己的人，他强如一个取 Saudara, 城的 apa 人。 maksud ayat ini, saudara sekalian? 那么这一节经文是什么意思 Saudara, 呢？ kita perlu melihat sedikit latar belakang kondisi masyarakat pada waktu itu. 那么我们需要回头看当时社会的背景。 Saudara, menurut catatan sejarah 那么根据历史的记载 dan，juga berdasarkan penelitian antropologis para ahli, 那么也是根据人文学家的这个研究， didapati bahwa kota-kota pada zaman dahulu itu dikelilingi oleh benteng yang 那 kokoh. 么那个时候古代的城呢，都是有这个眷顾的城墙 Saudara, 围绕。 benteng ini berguna sebagai tameng untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. 那么这个墙呢，就是来保护这个城脱离敌人的 Nah, 攻击。 kalau sebuah kota itu bentengnya kuat melingkari kota tersebut, 那么如果一个城有眷顾的墙围 maka 绕着 kalau 它， musuh mau merebut kota itu, 那么当敌人想要攻击， itu butuh stamina prajurit yang begitu tinggi, 那么他们就需要他们兵丁格外的体力， butuh strategi perang yang jitu, 他们需要非常 butuh Itu juga senjata yang 技巧 canggih, 他们需要非常好的这个 dan yang terakhir 战器 itu butuh kesabaran menanti penghuni kota itu lengah. 到最后呢，他们需要一个耐心来等待里面的这个 Nah, 人。 saudara, semua itu diperlukan agar pasukan penyerbu itu dapat mengepung,
menyusup dan menyerang kota 那么 tersebut. 他们需要这些因素，让他们可以赢得这一场战争，可以取得那一个城。 Jikalau mereka berhasil mendapatkan kota itu, 如果我们可以取到那个城， biasanya panglima perangnya itu akan mendapatkan sambutan yang luar biasa sebagai seorang pahlawan. 那么这个兵队的元帅、军队的元帅就将要得奖赏。 Nah, saudara, dari apa yang kita lihat ini, saudara, 那么从我们所看到的这件事 kita bisa 情， mendapatkan pelajaran berharga dari apa yang dituliskan oleh Salomo ini, 我 saudara. 们可以从所罗门所写的，可以得到一个非常宝 Nah, 贵的功课。 melalui ayat ini Salomo ingin mengajarkan kepada 那 kita 么所罗门想教导我们， bahwa hikmat itu bukan berasal dari keunggulan seseorang, 那么智慧不是来自一个人的优越感， bukan terletak kepada kepandaian dan 也 pengalamannya, 不是根据他的聪明， bukan terletak pada kekuatan fisiknya, 不是依靠他的体力， melainkan terletak pada penguasaan dirinya. 而是依靠他的这个节制。 Keunggulan manusia itu terletak pada penguasaan dirinya, 那么 saudara. 一个人的这个优越是在于他的节制。 Seorang pahlawan yang sekalipun pandai dalam berstrategi, 那么虽然一个人他们有很好的 dia 策 punya 略， keberanian untuk boleh menyerang musuh, 他们有勇气攻击敌人， dan dia juga yang paling penting membutuhkan kesabaran menantikan waktu yang tepat. 那么他们也需要耐心来等待 Nah, 这个时 saudara, 刻来到。 ini butuh penguasaan 那 diri. 么这个就需要所谓的节制 Saudara, kesabaran itu selalu berkaitan dengan waktu. 那么耐心跟时间是有关的。 Orang yang sabar dapat membuktikan bahwa dirinya mampu menunggu waktu yang 那 tepat 么一个有耐心的人，他能够等待到 untuk 良机来了， melakukan sesuatu pada saat yang tepat. 让他可以按时做事。 Saudara, orang yang sabar itu, saudara sekalian, 那么一个有耐心的人， adalah orang yang dapat memiliki orang yang dapat menguasai diri itu adalah orang yang memiliki kesabaran yang indah. 那么一个能节制的人，他能拥有一个良好的耐心。 Saudara, seorang penulis yang bernama Homer menceritakan satu kejadian yang menarik. 有一个作家叫做休谟，他这样子写， Dia menceritakan tentang kemenangan orang-orang atau tentara Yunani itu merebut kota Troya. 那么他讲到关于希腊兵丁这个争取特罗亚这所城， Dikatakan tentara ini memasuki sebuah kota dengan menaikin atau menunggangi seekor kuda kayu berukuran besar. 那么这个兵丁兵队呢，他们进到一个他们所制作的大型木 Nah, 马 saudara, 里面。 kuda kayu itu mereka tempatkan di pintu gerbang kota. 那么这个木马呢，它就摆在这 Nah, 个 saudara, 城门口。 pada waktu penduduk ramai-ramai melihat kuda kayu yang besar itu, saudara, 那么当这个里面的百姓出来看这么大的木 lalu 马的 mereka 时候， bawa kuda kayu itu masuk ke dalam pintu gerbang 他们 mereka. 就把木马带进城里 Mereka 面。 mengagumi kuda kayu yang begitu besar, begitu gagah. 他们看到这么大的木马呢，他们就感到非常的稀奇， Saudara, 非常的开心。 pada malam harinya, 那么晚上的时候， ternyata saudara, prajurit-prajurit yang bersembunyi dalam kuda Troya yang besar itu, 隐藏在这大木马里面的这个军队们， mereka keluar, 他们就出来， kemudian mereka menguasai atau menyerbu kota Troya. 他们就攻取了这个特罗亚城。 Sehingga kota Troya itu bisa dimenangkan oleh mereka. 因此呢，特罗亚就被攻下来了。 Mereka dengan sabar menunggu tibanya malam. 那么他们耐心的等待晚上来到， Dengan sabar menguasai diri tersembunyi atau bersembunyi dalam kuda Troya yang pengap itu, 他 saudara 们 sekalian. 耐心的制服自己，隐藏 Dan 在 mereka 木马里面。 mereka menunggu waktu yang tepat. Tatkala penduduk pergi, mereka menyerang kota tersebut. 那么 saudara. 他们等待一个良机，当百姓离开休息之后，他们就出 Saudara, 来攻城。 menguasai diri ini berkaitan dengan upaya kita menahan keinginan dan hawa nafsu angkara murka. 那么弟兄姐妹们，节制呢是关于我们如何控制自己的私欲， Ada orang yang 控制自己的 mengatakan, 情 ada 绪。 orang yang mengatakan menguasai diri itu lebih sulit daripada menjinakkan seekor binatang 那么有的 buas. 人说，节制比控制一个野兽还要难啊。 Saudara, orang yang menguasai diri akan tahu kapan kemampuan dan kelemahan lawan itu muncul. 那么一个能节制的人，能自负己胜的人，他就懂 Sehingga 得 pada 如何 waktu 打 yang 胜仗。 pada waktu yang tepat dia akan menyerang orang 因 tersebut. 此呢，在
正确的时间，他就会攻击敌人。 Tapi saudara, orang yang tidak mampu menguasai diri, 但是弟兄姐妹们，一个没有办法节制 tidak 的人， mampu menguasai 没 emosinya, 有办法控制他的情绪的人， seringkali meledak marah dan melakukan hal-hal yang akhirnya justru melemahkan dan menjatuhkan 那 diri. 么很多时候他情绪就爆发，而做出一些损害 Dan 到自己的动作。 seringkali saudara, orang yang tidak menguasai diri sakit hati dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa disesali seumur hidup. 一个没有节制的人，他因为心痛就乱做事，就随心所欲，到最后他一生后悔。 Saudara, berapa sering kita mendengar, membaca ada orang yang memukul bahkan membunuh sesamanya. 那我们很多时候看到新闻说有人打别人，或者有人杀别人， Lalu kalau ditangkap ditanya, kenapa kamu melakukannya? 后来被抓之后，就问他说：“你为什么要做这件事呢？” Dia akan menjawab, karena saya sakit hati, saya dendam, saya marah, saya pukul dan saya bunuh itu orang. 他就说：“因为我心痛，我生气，我报仇，我报恨。” Saudara, 所以我打 ini 他， contoh 杀他。 orang yang tidak bisa menguasai diri. 这个是一个没有办法制服自己的人的一个 Saudara, 例子。 penguasaan diri itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada orang yang 弟 percaya. 兄姐妹们，节制是上帝所赋予人属天的属 Ini 天能力。 merupakan hikmat daripada Tuhan sendiri. 那么这个是上帝自己的智慧。 Seseorang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia akan mampu diberikan kesabaran 一 untuk 个 boleh menguasai. 真正依靠上帝的人，仰望上帝的人，上帝将要赐给他力量来制服 Sebab 自己。 penguasaan diri itu juga bisa berarti sebagai sikap kehidupan yang tegas, baik terhadap orang luar maupun terhadap diri sendiri dan juga terhadap keinginan-keinginan duniawi kita. 然后弟兄姐妹们，我们看到节制呢，意思就是说，我们有一个对于自己、对于别人、对于我们各种各样的这个私欲，我们能够节制，我们有一个立场。 Tuhan memberikan pada kita setiap kita ini hikmat, saudara. 弟兄姐妹们，上帝赐给我们每一个人 Tatkala 有 kita 智慧。 diberitahu sesuatu yang tidak benar, 当我们知道有一个不对的事情， sesuatu yang salah, 有一个错误的事情， kita harus dengan tegas, dengan hikmat Tuhan berkata kepada diri sendiri, saya tidak akan melakukan hal 我 itu. 们要守住我们的立场，依靠上帝所赐给我们的智慧，我们说绝不会做那件事情。 Seseorang yang sungguh-sungguh bisa menguasai diri dalam kehidupannya, 一个能够在他生活节制的人， dan itu akan mendatangkan manfaat yang berguna bagi dirinya, saudara. 那么那个就会带给他很大的益处， Dan juga akan mendatangkan kekaguman dan simpati dari orang lain. 也会使别人赞扬他、欣赏他。 Seorang perempuan yang bernama Rairna itu berusia 25 tahun. 有一个女生叫做赖娜，她25岁， Dia seorang perempuan yang mandiri. 她是一个非常独立的女 Dia 生。 bekerja dalam sebuah perusahaan asing dan karirnya itu cemerlang. 她在一个国际公司上班，她非常的有前途。 Saudara, sekalipun gajinya cukup, 虽然她的薪水是够的， tapi Raina butuh banyak uang karena beberapa bulan ke depan dia akan menikah. 因为可是呢，赖娜需要更多的钱，因为再过几个月她就要结 Dia 婚。 sudah menanti-nantikan di kantornya itu akan dikatakan ada promosi dan kenaikan jabatan. 她已经等待，非常的期待她的这个老板给她更多的这个工 Sudah 资。 terus menanti-nanti itu, saudara sekalian. 她等着这个，她期待着 Tapi 这个。 ternyata tidak datang-datang 可 naik 是呢， pangkat 原 itu. 来她等了许久却没有实现。 Suatu kali saudara, ada seorang klien besar datang kepada dia. 有一天呢，有一个人来到她那边，有一个顾客， Berunding bersama dengan dia dan meminta Raina itu menyetujui proyek kotor yang akan dia lakukan. 有一个顾客跟她讨论一个工作。 Dan orang ini ingin memberikan uang yang cukup banyak untuk menyuap Raina untuk dia melakukan sesuatu di kantornya. 因为这个工作是不正确的工作、不正当的工作，所以他要贿赂赖娜很 Saudara, 用 pada 许 waktu 多的 Raina 钱。 ditawarkan uang ini, saudara, 当赖娜领受这样子的一个提供的时 dia 候， tahu dia sangat tertarik. 他是非常的受吸引， Dia butuh itu uang 他需要那一笔钱， karena pernikahannya tinggal beberapa bulan 因 lagi. 为他的婚姻再过几个月就要进行 Saudara, 了。 hatinya berperang. 然后他心里面挣扎， Tapi dia adalah seorang yang takut kepada 可 Tuhan. 是他是一个敬畏上帝的人， Dia mengenal Tuhan. 他认识上帝。 Dan akhirnya dengan menahan diri, dengan menguasai diri sekalipun sulit, dia menolak tawaran itu. 那么，然后他自负己心，他就拒绝
Saudara, 那一件事 ternyata 情。 beberapa waktu kemudian, beberapa minggu setelah sogokan itu gagal, 那么原来呢，这个贿赂失败之后，几个礼拜之后， dia dipromosikan dalam kedudukan yang sangat tinggi dan gajinya begitu besar. 那么老板就使他升官，并且加薪， Lebih dari apa yang dia pikirkan. 超过他能想的。 Setelah dia duduk di dalam jabatan itu, 他 saudara, 坐在那个位置之后， bosnya itu kemudian bicara kepada dia. 然后老板就对他说 Dan bosnya itu mengatakan bahwa klien yang tadinya ingin menyuap Raina, 那么之前来找他的那个顾客想贿赂他的 ternyata 那个， diutus oleh bosnya untuk menyelidiki dan mentes kejujuran Raina ini. 原来是老板所差派的人来考验赖娜的诚实， Melihat apakah dia seorang yang berkarakter teguh, seorang yang menjunjung etika di dalam dia bekerja, atau seseorang yang memanfaatkan segala situasi demi mendapatkan 老板 keuntungan. 想要知道到底赖娜是不是一个有立场、愿意遵守原则的一个人。 Dan bosnya mengatakan engkau lulus ujian 然后老板就说你过关了， dan engkau layak mendapatkan jabatan ini. 你也配得领取、受取这个地位。 Saudaraku, mari di dalam kehidupan kita, 弟兄姐妹们，在我们的生活里面， mari kita terus bersandar Tuhan. 我们要不断的依靠上， Kita terus bisa menguasai 我 diri, 们因此可以不断的来 bukan 节 saja 制， dalam bertindak dan berkata-kata, 不但是在我们的行为，在我们的言 tapi 语 Tuhan 上， berikan kita kesabaran menghadapi segala situasi dan kondisi yang kita alami. 并且呢，上帝也赐给我们耐心来面对我们各种各样的情况。 Bapak Ibu, saya tahu usia kita makin lama makin 弟兄姐妹 tinggi, 们，我知道我们的年龄一天比一天更 usia kita 多 makin 更高。 tinggi, kondisi kesehatan kita pun makin lemah. 我们的年龄越高，我们的体力也越来越弱。 Nah, saudara, apakah kita bisa menguasai diri? 我们是不是能制服自己呢？ Mengikuti nasihat dokter pada waktu dokter memberikan kita obat. 当医生给我们开药单的时候，我们能不 Pada 能 waktu 遵守？ kita tahu kita ini darah tinggi, jangan makan yang sembarangan. 当我们知道我们自己血压高，我们不随便吃。 Pada waktu kita tahu kondisi tubuh kita lemah, kita harus tahu batas mana yang boleh kita lakukan dan batas mana tidak boleh kita lakukan. 当我们身体越来越弱的时候，我们知道什么该做，什么不该做。 Saudara, Tuhan sudah memberikan kita hikmat. 弟兄姐妹们，上帝已经赐给我们智慧。 Masalahnya apakah hikmat itu kita pakai dengan semestinya ataukah kita menyalahgunakan itu semua, saudara? 问题是我们有没有好好的使用这个智慧，或者我们滥用它，我们 Saya 根本不理 rindu 它。 Bapak Ibu yang sudah berusia tinggi itu adalah karunia Tuhan. 我真的渴望弟兄姐妹们，如果已经达到一定的年龄，那个年龄是上帝所赐给你 Berdoalah 的。 meminta Tuhan semakin tinggi usia saya semakin berhikmat dan semakin mampu Namun, menguasai diri. 我们要求主帮助我们，让我们年龄越高，我们也能够越来越节制。 Sehingga hidup kita itu menjadi berkat bagi anak cucu dan orang-orang di sekitar. 因此呢，我们的生活可以成为我们周边人的祝福。 Bapak Ibu, saya tahu ini nggak mudah. 弟兄姐妹们，我知道这并不容 Tapi 易， dengan bersandar kepada Tuhan kita akan mampu. 但是依靠上帝，我们可以的。 Yang kedua kita akan belajar, saudara 第二， sekalian. 我们要学习。 Atau kita akan belajar yang kedua itu bahaya dari tidak dapat menguasai diri. 第二，我们所要学习的就是不节制的危险。 Saudara, orang yang tidak dapat mengendalikan atau menguasai 弟 dirinya 兄姐妹们，当一个人没有办法节制的时候， itu dikatakan Amsal 25 ayat 28 seperti kota yang roboh temboknya. 它就如一个毁坏的城邑， Saudara, 没有 apa 城 hubungan 墙垣。 kota yang roboh temboknya dengan orang yang bisa mengendalikan diri? 那么一个城市失去它的城墙和一个不节制的人有什么关系 Seperti 呢？ apa sih mengendalikan diri itu? 那么到底节制、控制自己是怎么一 Saudara, 回事呢？ arti dari bahasa Ibraninya kota yang dihancurkan dan tidak punya tembok itu berarti seperti ini, saudara 那么 sekalian. 在希腊文的意思是这样子， Itu artinya kota itu terbuka terhadap serangan setiap godaan atau cobaan. 那么意思就是说呢，它是对于试探和引诱开放的一个场 Kota 所。 itu kata seseorang yang tidak bisa menguasai itu membuka diri terhadap banyak bahaya dan keonaran. 那么它对于各种各样的危险和暴乱开放。 Nah, orang-orang seperti ini juga terbuka terhadap segala pikiran yang 那 jahat. 么它对于负面的思想也开放。 Keberadaan sebuah tembok dalam sebuah kota, 那么弟 saudara, 兄姐妹们，一个城市的墙， itu memberikan dua dampak yang besar, 那么带给那个城市 yaitu 两个影 membatasi 响。 gerak ruang-ruang orang yang ada di dalam tembok
itu. 它就是限制了城墙里面的人的 Dan 活 juga 动， melindungi orang-orang tersebut di dalam tembok yang itu dari serangan yang berasal dari luar 它也 tembok. 保护城墙里面的人脱离外来的攻击。 Setelah dalam konteks perjanjian 那 lama, 么在旧约的这个背景里面， kota yang tanpa tembok yang mengelilinginya adalah suatu bencana, suatu malapetaka, saudara sekalian. 那么没有墙的一个城，它是一个灾难， Karena perampok setiap saat atau musuh bisa masuk menyerang mereka. 因为敌人呢随时都可以进来攻击他们， Sehingga akhirnya membuat kondisi ekonomi mereka itu tidak terjamin. 因此呢，他们的经济就没办法 Saudara, 稳定。 sebuah kota yang temboknya runtuh 弟兄姐妹们，一个城如果它的墙倒 itu 塌了， memalukan, menjadikan aib dan menjadikan kota itu seolah-olah tidak lagi punya kekuatan. 是一个羞耻的一件事情。这也表示说，那个城也没有力量了。 Nah, saudara, orang yang tidak dapat mengontrol dirinya adalah pribadi yang lemah, mudah hancur, mudah jatuh di dalam dosa. 那么弟兄姐妹们，没有节制的人是一个软弱和脆弱的人，他容易陷入罪 Sebaliknya 恶。 orang yang mampu menguasai dirinya akan menjadi pribadi yang kokoh. 那么相反的，当一个人能够节制，他就成为一个刚强的人。 Dia akan dibentengi oleh tembok kebenaran firman Tuhan. 那么他将要有神的话语来围绕着他， Dia 来包围着 dibatasi 他。 atau dia akan dilindungi dengan kedekatan dan relasinya yang intim dengan firman 他 Tuhan. 与神亲密的关系将要包围他，保护他。 Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul meninggikan kebenaran firman Tuhan dalam 那 kehidupan. 么这种人呢，他们在他们的生活里面是高举神话语的人。 Saudara, sekalipun mereka bebas berada di dalam tembok, di dalam lingkungan tembok yang aman itu, 弟兄姐妹们，虽然他们在城墙里面， tapi kebebasan mereka itu dibatasi dengan beberapa pagar kebenaran firman Tuhan. 那么他们有自由，但是他们的自由是受到这个墙，也就是神话语 Sehingga 的 mereka 限制。 betul-betul hidupnya itu dijauhkan dari berbagai macam godaan. 因此呢，他们的生活可以远离各种各样的引诱。 Roh Kudus memampukan mereka untuk sungguh-sungguh bisa menguasai diri 那 mereka. 么圣灵赐给他们力量，让他们可以好好的控制自 Nah, 己。 saudara, ketika kita bicara tentang penguasaan diri, 当我们谈到关于节制的时候， kita bicara tentang dua hal, 我 saudara, 们谈到关于两件事情， yaitu masalah berlatih dan berjuang. 第一就是操练，第二就是努力。 Saudara, seseorang yang betul-betul melatih dirinya untuk peka terhadap firman Tuhan, 那么当一个人他操练自己的时候， dia akan kuat di dalam perjuangannya melawan dosa. 那么他就有抵抗力面对罪恶。 Orang ini akan terus dengan gigih berjuang untuk hidup dalam kebenaran. 那么这个人呢，他就会努力的活在真理里面。 Sehingga hidupnya itu bisa dibentengi oleh kebenaran firman 因 Tuhan. 此呢，有神的话语来围绕着他。 Nah, saudara, kalau kita bicara dan melihat arti kata tembok, saudara, 那么如果我们看到关于墙这 Saudara, 个字， arti tembok ini tidak hanya berbicara mengenai batasan atau suatu wilayah, 它不只是谈到关于一个范围的局 tapi 限 juga 而已， dalam arti keamanan dan ketenangan. 它也是谈到关于所谓的安静和安宁 Di 和安 mana 全， seseorang bisa dengan tenang tinggal di sana. 它能够安全的居住在其中。 Saudara, kalau begitu kita berpikir sekarang, saudara, 那因此呢，我们可以这样想： apa yang menjadi tembok pertahanan dan perlindungan kita, saudara? 既然如此呢，我们的城墙是什么呢？ Apakah pendidikan kita yang tinggi? 是我们的这个学问吗？ Apakah kedudukan kita yang hebat di 是 tengah 我们 masyarakat? 在社会上的这个地位吗？ Ataukah kekayaan kita? 或者我们的财产， Atau keluarga yang terus mendukung kita? 或者不断支持我们的这个家人？ Saudara, semua itu hanya bersifat 弟 sementara. 兄姐妹们，这一切都是暂时的。 Satu-satunya pelindung kita yang sungguh-sungguh bisa menjadi tembok yang kuat bagi setiap 我 kita. 们唯一的依靠就是， Tembok pertahanan untuk kita tidak gampang digoda oleh berbagai macam godaan. 就是我们保护我们脱离各种各样引诱 Adalah 和试 tatkala 探 kita 的城墙。 betul-betul menjalin relasi yang dekat dengan 也 Tuhan. 就是当我们与神建立一个亲密的关系的时 Tatkala 候， kita berpegang pada kebenaran firman 当我 Tuhan. 们坚守神话语的 Pada 时候， saat kita bertumbuh di dalam kekudusan. 当我们在圣洁里面成 Sehingga 长的时 kita 候， takut mengecewakan Tuhan. 因此呢，我们怕
Kita takut 伤害上帝， menyakiti hati 我们 Tuhan. 怕使神失望。 Saudara sekalian, hanya kekuatan Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan yang bisa membuat kita mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri, dan bisa memiliki kehidupan yang berkemenangan. 只有上帝依靠上帝的力量和住在神话语的里面，神的话语里面，我们才能节制，并且过一个得胜的生活。 Hidup kita akan kuat dan bertahan di dalam kebenaran itu tergantung bagaimana kita tinggal di dalam firman 我们 Tuhan. 是不是能活在真理里面，这就在乎我们是不是愿意住在神里面。 Saudara, suatu kali ada seorang pria, dia sudah mengumpulkan cukup banyak uang, pada akhirnya dia membeli sebuah mobil baru. 有一次呢，有一个男士他收集了很多钱，然后他就买一部新 Dia 的 cukup 车。 sulit, dia menabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya pada waktu dia bawa mobil baru itu pulang ke rumahnya dia begitu bangga. 那么他买到那一部车之后，他就非常的这个开心，非常的荣幸。 Dia bawa ke rumahnya, dia perlihatkan kepada istri dan anaknya. 他就开到家里面给他的妻子、孩子 Setelah 看。 anaknya itu baru berumur 3 tahun. 那么他的孩子才3岁大而已。 Nah, ketika pria ini mengerjakan hal yang lain, saudara, 那么当这位弟兄做其他事情的时候， anaknya yang berusia 3 tahun ini dengan begitu riang gembira menghampiri mobil papanya yang 那 baru. 么这3岁的孩子呢，他就非常的开心来 Dia 到 dengan 他父亲的 begitu 新台车。 gembira mengambil sebuah palu, dia pukul-pukulkan di mobil papanya yang 那么 baru. 他就拿着一个锤子，他就锤他父亲的车子。 Dia gembira sekali melakukan itu. 他很开心的做这件事， Karena dia baru berusia 3 tahun, dia tidak mengerti akibatnya. 因为他才刚3岁大水，他就不明白 Saudara, 后果是什 akibatnya 么。 mobil itu penyok dan kemudian catnya itu berantakan tergores. 那么结果呢，车就坏了。 Waktu papanya melihat kejadian ini, 当 saudara 这位父 sekalian, 亲看到这件事情的时 dia 候， begitu kaget. 他非常的惊 Dia 讶， menghampiri anaknya dengan emosi, 他就非常的生气来到 lalu 他 dia 孩子， ingin menghukum anaknya. 他想要刑罚他的 Dia 孩子， ambil palu di tangan anaknya itu, saudara 他拿 sekalian. 着他孩子的这个手上的 Lalu 锤 dengan 子， penuh emosi, dengan tidak bisa menguasai diri, dia pukulkan ke jari-jari anaknya. 那么他就用同样的一个锤子锤着他孩子 Saudara, 的 pada waktu 手指。 anaknya menjerit kesakitan, 那么当他的孩子在那边喊着太痛的时 dia 候， berpikir ini biasa. 他心里想说， Dia 这 ingin memberikan 习惯 hukuman kepada anak tersebut. 这是平常的一件事情， Anak 因为 itu 他要 makin 惩罚这个。 menjerit, menangis dengan begitu 那 keras. 么这个孩子就哭得更大声。 Setelah orang tua atau papanya ini mulai sadar. 那么这个父亲就开始醒过 Waktu 来。 dia lihat ternyata tangan anaknya itu penuh dengan darah. Saudara. 那么他看到孩子的手指头就已经Dia 充满血 cepat-cepat 了， bawa ke rumah sakit. 他赶快的带送去医院。 Dokter berusaha sebisa-bisa mungkin untuk menyelamatkan jari-jari daripada tangan anak ini. 那么他医生就想尽办法医好孩子的手指 Segala 头。 usaha sudah dokter lakukan, 那么医生想尽各样的办法， tapi semuanya gagal. 但是没有 Dan 用。 dokter memutuskan harus mengamputasi semua jari anak-anak 那 anak 么 ini. 医生就决定要把孩子的所有的手指头都割掉， Kemudian anak itu diamputasi jarinya untuk menyelamatkan nyawanya. 然后就把手指头全部割掉。 Waktu dia sadar setelah operasi itu selesai, 那么他醒过来之后， dia 手 tahu 术醒过来 jari-jarinya 之 sudah 后， nggak ada lagi. Dia Akan- merasakan itu. 他看到他已经没有手指头了。 Walaupun tangannya masih diperban. 虽然那个时候他的手还是被 Lalu 布 dengan 包裹， dengan polos, saudara, papanya datang melihat dia, dia berkata seperti ini. 然后呢，父亲来看他的时候，孩子就这样说。 Papa, aku minta maaf 他对父亲说：“父亲，爸爸，我向你道歉， mengenai mobil papa. 我这个弄坏了你的车。 Lalu anak ini bertanya lagi kepada ” papanya. 然后孩子就在问父亲说 Tetapi papa, ：“但是爸爸， kapan jari-jariku, tanganku ini akan tumbuh kembali? 我的这个手指什么时候可以再长出来 Saudara, 呢 papanya hancur hatinya. 那么他的父亲心里就碎了， Dia sangat terpukul. 他非常的这个心痛。 Kemudian dia pulang, 他回去， dia bunuh diri, saudara. 他自杀。 Ini kejadian nyata terjadi di Amerika. 那么这个是在美国发生的一件事情。 Papa ini begitu menyesal. 那么这位父亲非常的后悔。 Saudara, kita harus berpikir secara matang sebelum kita mengatakan atau kehilangan kesabaran dan melakukan sesuatu yang akhirnya membuat orang lain itu menjadi sakit hati dan rusak. 弟兄姐妹们，在我们做出一件事情之前呢，我们要想好。 Saudara, barang yang rusak dapat diperbaiki. 那么一个坏掉的东西可以修理， Tetapi tangan yang rusak, hati yang terluka
disakiti oleh kita seringkali tidak dapat 但 diperbaiki. 是我们所伤害的那一颗心，很多时候是没有办法被医治 Oleh 的。 sebab itu saudara sangat penting memiliki pengendalian diri dalam hidup setiap. 所以呢，弟兄姐妹们，我们在我们的生活里面需要有节制， Banyak hal yang harus membuat kita itu harus introspeksi diri. 我们真的需要好好的 Kita 审查 minta 自己， Tuhan itu mengendalikan hidup setiap kita. 求上帝来控制我们， Mengendalikan lidah mulut kita. 来控制我们的舌头， Mengendalikan hati 控 kita. 制我们的心， Mengendalikan tangan 控 kita. 制我们的手， Mengendalikan hati kita. 控制我们的心， Dan terutama menguasai hati dan pikiran 更 kita. 是控制我们的思想。 Sehingga kita mampu mengendalikan hidup 因此 setiap. 呢，我们可以好好的控制 Mari 我 Bapak 们 Ibu 的 dan 全 Saudara yang 身。 dikasihi Tuhan, 我们一起来吧，亲 kita 爱的弟兄姐妹 datang 们， kepada Tuhan dengan rendah hati. 我们以谦卑的心来到神面前， Kita mohon Tuhan menyelidiki hati setiap kita. 求上帝审查我们， Mana dalam diri kita yang tidak bisa kita kuasai. 在我们的生活当中有哪一方面是我们没有办法控制的？ Kita minta Tuhan menolong kita untuk merubah itu, menjadikan kita pribadi-pribadi yang makin dewasa. 我们求上帝帮助我们，让我们能够改变，让我们可以成为一个更成熟的一个人。 Sehingga kita bertumbuh dalam kekudusan. 因此呢，我们可以在神的圣洁里面 Menjadi 成长， pribadi yang semakin hari semakin seperti bejana tanah liat yang dibentuk Tuhan dengan indah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 就如一个器皿一样，神按照他的心意来塑造那个器皿， Sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. 好让我们的生活可以荣耀主的名。 Tuhan berkati kita 求主 semua. 祝福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。天父上帝，我们来到你的面前，我们要认我们自己的罪。许多时候我们失控了，许多时候在情绪、在愤怒里面，我们说出一些伤害人的话，我们做出一些伤害人的行为，我们伤害了我们周边的人，伤害了我们的家人，也更是伤害了你。主啊，求你赦免我们，求你教导我们如何控制我们自己，教导我们好好的节制，控制自己的舌头，控制自己的心，控制自己的思想，控制自己的行为。我们知道靠我们自己的力量，我们是做不到的。但是如果我们依靠你，有你所教给我们的力量，我们就能够成为一个控制自己的人，能够成为一个节制的人。因此，我们的生活、我们的言语、我们的行为，可以成为别人的祝福，也可以成为一个荣耀你的名的人。感谢主，听我们的祷告，奉靠耶稣的名求，阿门。Amin. Tuhan berkati. 上帝祝福我们。